Bismillahirrahmanirrahim. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka hampir-hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka rujuk dengan cara yang baik. Atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu pegang mereka, yakni rujuk semula dengan maksud memberi mudarat. Kerana kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka. Dan sesiapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Dan kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Dan kenanglah apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu kitab Al-Quran dan ilmu hikmah, untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu, wahai wali-wali nikah, menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka, apabila mereka, lelaki dan perempuan itu, bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik yang dibenarkan oleh syarak. Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan ingatlah Allah mengetahui akan apa jua yang baik untuk kamu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seorang ibu itu menderita kerana anaknya.
Dan jangan juga menjadikan seorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajiban yang tersebut jika si bapa tiada. Kemudian jika keduanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu bila kamu serahkan upah yang kamu mau beri itu dengan cara yang patut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan. Masih lagi kita menyentuh tentang hukum cerai dalam Islam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala menerangkan dalam ayat-ayat yang kita bacakan sebelum itu dan juga ayat yang kita bacakan pada malam ini. Itu ayat 231 sehingga ayat 233 yang berkait tentang hukum hakam rumah tangga. Bermula daripada perkahwinan sehingga penceraian, sehinggalah kepada rujuk, sehinggalah kepada khunuk, sehinggalah kepada pernikahan atau talak 3. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah SWT. Maka pada malam ini kita akan menerangkan lagi beberapa hukum hakam yang lain yang masih lagi berkait dengan penceraian dan juga rujuk. Hukum hakam yang mesti dipatuhi, nikmat yang perlu disyukuri, dan perintah yang perlu dipegang, yang perlu diimani, serta takwa yang perlu ditambahi, dan juga kebaikan-kebaikan lain yang perlu terus dilakukan walau apa pun yang berlaku. Di samping Allah Ta'ala menjelaskan kepada para wali yang menjadi wali pernikahan supaya tidak menghalang pernikahan. Dengan siapa pun mereka nak menikah, sama ada dengan bekas suami yang lalu atau dengan mana-mana lelaki, asalkan mereka punyai syarat-syarat kufu dan agama dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang hukum hakam yang berkait dengan penyusuan. Kerana bila mana menyebut tentang penceraian, pasti natijah penceraian itu ada anak-anak. Yang mungkin sebahagian anak itu masih kecil, yang masih perlukan penyusuan. Bagaimana Islam menangani hukum hakam tersebut? Tidak dibiarkan begitu. Melainkan Islam ada solusi, perintahnya dan juga adanya garis panduan. Ini menunjukkan bagaimana Islam menjaga hukum hakam rumah tangga dengan sempurna. Dan ini sebagaimana kita tegaskan sebelum ini bahawa masalah rumah tangga ini diberikan perhatian khusus oleh Allah Ta'ala. Melakukan kezaliman dalam rumah tangga, baik suami, baik isteri, pasti akan mendapat balasan yang berat. Pasti akan mendapat azab seksaan. Pasti akan mendapat musibah dan balanya. Pasti akan mendapat pengajaran dan juga iktibarnya. Walaupun kita nampak macam masalah rumah tangga ini cuma kecil. Kadang-kadang ramai orang melihat kezaliman luar lebih besar. Dan ramai orang cuba menyibukkan diri dalam persoalan-persoalan luar. Mereka lupa bahawa persoalan rumah tangga persoalan yang penting. Sehingga Allah sendiri menyebut tentang cerainya bagaimana, rujuknya bagaimana, khuluknya bagaimana, hukum nafkahnya bagaimana. Semuanya Allah Ta'ala jelaskan. Untuk menunjukkan ini bukan hukum main-main. Ini juga bukan hukum untuk kita berseronok atau sebagainya. Tetapi untuk kita bertakwa kepada Allah dengan hukum hakam ini. Maka orang yang gagal menjaga rumah tangganya atau gagal mematuhi hukum hakam yang berkait dengan rumah tangga, atau ulama menyebut dalam kitab-kitab fiqh mereka sebagai al-ahwalu asy-syakhsiyatu. Al-ahwal asy-syakhsiyah ia perkara-perkara peribadi. Tapi yang penting. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik dengan keluarga kamu. Dan aku paling baik dengan keluarga aku. Supaya semua orang meletakkan fokus, meletakkan segala keupayaan, kemampuan, segala penyelesaian pada rumah tangga. Jangan pandang mudah rumah tangga. Melihat dengan pandangan yang penting. Supaya setiap kekhilafan yang berlaku diselesaikan dengan betul. Setiap penyelesaian mesti mengikut hukum syarak. Bukan ikut hawa nafsu.
dan bagaimana peranan orang-orang luar dalam rumah tangga. Asas dalam rumah tangga, orang luar tak boleh campur. Itu asas. Sebab itu, dalam ayat-ayat kita baca, belum menyebut tentang orang luar. Ia khitab tentang suami dan isteri. Tapi bila orang luar nak campur rumah tangga, boleh. Dengan tujuan untuk menyatukan atau tujuan untuk menyelesaikan perbalahan supaya tidak merebak. Bukan orang luar campur untuk menghangatkan lagi, menyembah minyak pada api yang sudah pun menyala. Bukan lagi untuk menambahkan kepahitan atau seperti meletakkan cuka pada benda yang sudah luka. Bukan begitu peranan orang luar. Orang luar ni termasuklah mak ayah. Dan termasuklah sahabat-sahabat dengan tetangga. Yang kita akan terangkan bagaimana peranan orang luar. Kembali kita pada ayat ini. Allah sebut, wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kamu wahai lelaki menceraikan isteri-isteri, yakni isteri kamu, fabalaghna ajalahun, lalu isteri kamu sudah sampai tempoh nak tamat, faamsikuhun, maka kamu ada dua pilihan. Faamsikuhun nabi ma'ruf, rujuk kembali dengan baik. Au sarrihuhun nabi ma'ruf, atau lepaskannya dengan baik. Pertama, Allah menjelaskan bahawa memang sepakat ulama bahawa cerai itu hak suami. Maksud hak suami ialah suami yang boleh menjatuhkan talak. Suami yang akan menjatuhkan talak. Dia mempunyai kuasa yang penuh. Kerana itu Allah menyandarkan bila kamu menceraikan an-nisa, yakni perempuan. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut wa iza talaqtum azwajakum, kalau kamu ceraikan isteri kamu. Tapi disebut kalau kamu menceraikan wanita. Kenapa disebut begitu? Kerana dia tak lagi menjadi isteri dan tidak lagi dipandang isteri. Kalau seorang lelaki memandang itu isterinya, dia tak akan cerai. Sebab dia mula memandang isteri itu sebagai perempuan luar yang tak boleh lagi dan ada dalam hidup dia. Kerana itu ta'bir Allah sebut an-nisa, bila mana kamu ceraikan wanita. Tidak disebut bila mana kamu menceraikan isteri-isteri kamu. Kenapa keadaan seorang bercerai itu memang dia dah tak selari, dia tak nak lagi wanita ini menjadi isterinya. Dia seperti dah perempuan asing. Kamu bukan lagi isteri aku. Dia dah bubarkan ikatan perkahwinan. Sebab itu disebut an-nisa, wanita. Bila kamu menceraikan wanita, fabalagna, lalu wanita ini sampai ajalahun, hampir tamat iddahnya. Maka ini merujuk talak satu dan talak dua, atau talak yang disebut dalam Islam sebagai talakun raj'iyun, talak yang boleh dirujuk. Maka Allah berfirman, fa'amsikuhun, maka peganglah mereka bima'ruf, dengan baik. Pegang mereka dengan baik, artinya rujuk mereka dengan baik. Wasarrihuhun, atau lepaskan mereka, yakni cerai mereka, atau biarkan iddahnya tamat tanpa kamu rujuk, bima'ruf, dengan cara baik. Maksud dengan cara baik ialah dengan cara memberi nafkah dalam tempoh-tempoh tersebut, tanpa mengaibkannya, tanpa memalukannya. Maka ini perkataan baik. Tanpa berdendam dengannya, tanpa mengungkit-ngungkit perkara-perkara yang berlaku dalam rumah tangga. Sebab kita dah nak tutup fail, kita nak bercerai, maka jangan lagi kita bincangkan yang lain. Maka sebab itu Allah menyebut dengan baik. Turunnya ayat ini, kata ulama, bila ada seorang lelaki, kana rajul, menjadi tabiat lelaki, menceraikan isterinya, kemudian sebelum tamat iddah dia merujuknya, kemudian diceraikannya lagi, dia melakukannya yudarruha wa yu'diluha, tujuannya untuk memudaratkannya dan menghalang dia kahwin lain. Maka Allah turun ayat ini. Diriwayatkan bila mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, itu seorang lelaki dia kalangan orang Ansar, namanya Sabit bin Yasar. Sabit bin Yasar telah menceraikan isterinya, sehingga bila hampir nak tamat iddahnya lagi 2 atau 3 hari, dia pun rujuk. Kemudian diceraikan balik. Walhal lagi 2-3 hari dah tamat iddah. Kalau dibiarkan, perempuan ni boleh kahwin lain. Tapi dia saja nak kena ayat, nak aniaya, itu Sabit bin Yasar. Maka lagi 2 hari nak habis iddah, dirujuk. Lepas dirujuk, dicerai.
Jadi panjang balik 3 kali suci. Maka Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Jangan kamu merujuk isteri kamu dengan tujuan menganiaya mereka supaya mereka beriddah dengan lebih panjang. Diriwayatkan juga bila mana Allah Ta'ala turunkan ayat wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan main-mainkan ayat Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar dan musnadnya daripada Ibnu Marduyah atau Mardawih daripada Abi Darda berkata, ada seorang lelaki telah menceraikan isterinya. Kemudian dia berkata, aku olok-olok je. Kemudian dia merdekakan. Kemudian dia berkata, aku olok-olok je. Maka turun ayat, jangan bermain dengan ayat-ayat Allah. Jangan bergurau senda dengan ayat Allah. Lalu Nabi SAW membaca ayat tersebut. Lalu baginda bersabda, thalasun, jidduhunna jiddun, wahazluhunna jiddun, at-talaq wan nikahu war raj'ah. 3 perkara, bersungguh jadi sungguh, bergurau pun jadi sungguh. Cerai, kahwin dan rujuk. Dalam hadis yang lain, man talaqa la'iban aw a'taka la'iban faqad jaza alaihi. Siapa yang cerai main-main, merdeka main-main, maka ianya terjadi. Walaupun dia main-main bergurau, dia jadi juga cerai. Dia jadi juga merdeka. Jadi kalau seorang ada hamba, maka dia merdekakan hamba, automatik jadi merdeka. Dia tak kata, olok-olok je. Tak. Dah, dia dah merdeka. Seorang yang ceraikan isterinya, lalu dia kata, saya main-main, namanya cerai. Seorang yang rujuk isterinya, walau dia kata, saya main-main, namanya rujuk. Kerana hal ni tak boleh main-main. Sebab itu orang-orang yang sengaja merujuk wanita untuk tujuan memanjangkan tempoh iddah, maka dia bermain-main dengan ayat Allah. Sebab apa? Tolak tu ayat Allah. Kahwin tu ayat Allah. Khuluk tu ayat Allah. Dengan kata hukum hakam kekeluargaan ini ayat-ayat Allah. Apa maksud ayat-ayat Allah? Hukum-hukum Allah. Jangan main-main, kahwin serius. Nak rujuk-rujuk serius. Nak cerai-cerai serius. Jangan main-main. Jangan ada niat-niat yang lain, niat-niat yang merosakkan nilai sebenar perkara-perkara tersebut. Tujuan rujuk main-main. Tujuan cerai pun main-main. Tujuan kahwin pun main-main. Dan semua hukum hakam ini dia cuba main-main kata Allah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan main-main dengan ayat Allah Ta'ala. Wadhkur ni'matallahi alaikum. Maka ingatlah nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu. Apa nikmat Allah Ta'ala atas manusia? Para ulama menyatakan, ialah Allah beri kamu Islam. Allah beri kamu iman. Allah beri kamu hukum hakam. Dan Allah jadikan dalam hubungan kamu suami isteri adanya kasih sayang, adanya rahmat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dia menjadikan bagi kamu dalam rumah tangga itu ada 2 benda, mawaddah, rahmah. Apa itu mawaddah? Kasih sayang. Sebab semua orang bila kahwin, mula-mula dia ada mawaddah. Lama-lama kahwin, mawaddah hilang. Tinggal rahmah. Sifat rahmat. Tengok anak, tengok jasa isteri, tengok jasa suami. Ya tak pelik kalau mungkin ada satu pasangan kata, Ustaz, saya dah tak cinta lagi isteri saya. Pelik tak? Tak pelik. Ustaz, saya tak lagi cinta suami saya. Kita kata tak pelik sebab memang cinta itu untuk makhluk dia ada tempoh. Dia macam kicap juga. Dia macam wudu juga. Dia ada expiry date dia. Memang begitu. Tetapi ingat, ada satu perkataan lain yang kita masih ada. Iaitu rahmah. Rahmah ini perlu kita, sebab Nabi sebut apa? Man la yarham la yurham. Orang tak ada sifat rahmat, dia tak akan dirahmati Allah. Rahmat ni melihat isteri kita dah tua bersama kita. Atau suami kita dah tua bersama kita. Dengan melihat anak-anaknya. Dengan melihat pengorbanannya. Dengan melihat segala sumbangan-sumbangannya dalam rumah tangga. Maka jangan kita cerita cinta je. Memang cinta itu dia ada tempoh suam kuku. Even dia mungkin ada tempoh mati. Mungkin saya kata tak mustahil kalau seorang suami kata, saya dah tak cinta pada isteri saya. Tidak mustahil. Lalu isteri boleh kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau mungkin seorang isteri berkata, bang, saya tak sayang lagi abang. Jadi kita kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi masalah mawaddah kalau tak ada, tuan-tuan sekalian, sebab cinta ni tak boleh paksa-paksa. Cinta ni dia berkait dengan suasana sekeliling. Tapi rahmat mesti ada dalam diri kita. Rahmat.
Jadi seorang lelaki perlu, bila mana dia nak mengakhiri rumah tangga, dia perlu tengok anak-anak dia. Dia perlu tengok apa yang isteri dia dah buat sepanjang dia hidup bersama. Dia perlu tengok apa yang suami buat sepanjang hidup bersama. Maka apakah Allah dah tarik rahmat dalam hati kita? Apakah Allah dah tarik rahmat dalam hati kita sehingga hilang rahmat tadi? Hilang rasa simpati dan kasih sayang tadi? Maka ini perkara-perkara yang perlu dinilai dalam rumah tangga. Baik, kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi. Dan Allah kata, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kamu. Dan apa yang telah Allah turunkan kepada kamu daripada wahyu-wahyu Allah. Yakni bimbingan Allah Ta'ala dan Al-Quran yang berkait dengan hukum hakam perkahwinan. Bayangkan hukum hakam perkahwinan Allah sebut dalam Quran. Allah jelaskan dalam Quran. Supaya kamu boleh rujuk. Kadang-kala nak tanya orang malu. Akhir rujuk dalam Quran terus. Allah dah sebut ni. Dah catat benda ni. Macam mana hukum hakamnya. Dan hikmah, maksud hikmah di sini, ialah sunnah Nabi SAW. Atau hikmah juga kata ulama, rahsia di sebalik syariat Islam yang punya manfaat dan masalah yang kamu tak tercapai untuk memikirkannya. Tentang kenapa Islam syariatkan penceraian, rujuk, semua itu ada hikmah yang tinggi maknanya. Kenapakah perkahwinan ini kadang-kala perlu berakhir dengan penceraian? Ya, ada orang cuba untuk menafikan penceraian dengan maksud mereka kahwin tak ada cerai. Kristian pada permulaan, mereka kata dalam perkahwinan bererti penyatuan darah dan daging. Penyatuan darah dan daging, maknanya tak boleh bercerai, haram bercerai. Bila Kristian cuba untuk menolak hukum hakam cerai, mereka boleh kahwin, cerai tak boleh. Akhirnya apa jadi, tuan-tuan? Bila rumah tangga punya masalah, dalam keadaan mereka tak boleh bercerai, lalu berlaku kezaliman antara satu sama lain. Isteri menjadi hamba. Ataupun mereka hidup dalam keadaan yang duka cita sepanjang perkahwinan sehingga mereka mati. Maka rosak pendidikan anak-anak. Sehingga membawa kepada curang. Kan isteri dah tak minat suami, suami juga begitu curang. Dan masa mereka punya hubungan, mereka curang dengan lelaki lain. Mereka curang dengan perempuan-perempuan yang lain. Akhirnya persidangan Kristian sedunia membenarkan kembali cerai. Asalnya dalam Kristian tak ada cerai. Tiba-tiba mereka melihat kemudaratan berlaku. Lalu dibenarkan kembali bercerai. Boleh cerai. Islam daripada awal konsisten. Kahwin, cerai, rujuk, khuluk. Semua hukum hakam ini Islam jelaskan, nyatakan kerana ada masalah untuk manusia. Walaupun cerai itu disebut oleh Nabi SAW, abghadul halal ila Allah Ta'ala at-talaq. Yang halal yang dibenci oleh Allah ialah cerai. Apa maksud Allah benci? Maknanya, bila orang tu benar-benar cinta Allah, dia mencari 1001 jalan untuk menyelamatkan rumah tangga dia. Baik lelaki ataupun perempuan. Carilah keadaan mana, cara mana supaya rumah tangga boleh diselamatkan. Kerana sekalipun cerai ini boleh, tapi dia benci. Dia benci, terutamanya bila kita cerai pada usia-usia tua. Usia-usia yang kita katakan tak patut berlaku penceraian. Yang patut berlaku ialah kesabaran. Dah kahwin dah 20 tahun, 30 tahun. Kita kahwin dah anak-anak, dah boleh cucu kita ni. Tiba-tiba bercakap tentang perceraian. Maka ini mengaibkan dalam rumah tangga. Mengaibkan. Jadi perlu cari jalannya. Macam mana kita nak cari jalan? Bahkan kadang-kala perlu dicampur oleh orang lain untuk menyelesaikan, silakan. Sebab itu satu ketika Fatimah berbalah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bila berbalah, standard orang lelaki keluar rumah. Sayyidina Ali pun keluar rumah, pergi masjid. Di masjid, tidur. Sehingga masjid Nabi SAW, dia punya lantainya pasir. Penuh pasir. Nabi SAW mendapat tahu krisis rumah tangga. Maka apa yang dibuat oleh Nabi SAW? Rasulullah pergi jumpa dengan Fatimah. Lalu dia kata, Aina ibnu ammika? Mana sepupu kamu? Nabi tak sebut mana suami kamu. Sebab orang dah gaduh tak nak sebut suami. Tak nak. Tapi Nabi menyebut tentang ada hubungan silaturahim dia. Mana sepupu kamu? Kerana senalilah anak kepada Abu Talib. Jadi hubungannya seperti sepupu dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, kalau kita kira betul, Nabi SAW dengan Ali itu sepupu. Maka Fatimah ni anak sepupu. Kalau kita kira kita punya
ranking nasab dalam budaya Melayu kita lah, ataupun dalam statusnya dan hubung kait silaturahim. Maka Nabi sebut mana sepupu je, ringkas. Nak sebut 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu tu macam banyak. Mana sepupu kamu? Mana tahu, tak tahu. Dia senyap, dia keluar rumah. Nabi SAW pun cari. Walau Nabi ni dia boleh panggil Sayyidina Ali, mari sini jumpa aku, datang sini, boleh je. Nabi kan ketua. Tapi Rasulullah SAW tunjukkan prihatin. Nabi pergi cari, tengok Sayyidina Ali tengah tidur kat masjid. Maka Rasulullah pun gosok badan dia yang penuh dengan pasir. Nabi kata, ya Abat Turab, kum ya Abat Turab. Ayah pasir, bangun. Maksudnya penuh pasir, panggil Abat Turab. Kalau jual pasir pun sebut Abu Turab juga, yang jual pasir. Ya Abat Turab, kum ya Abat Turab, bangun. Maka bangun. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya khabar pada Sayyidina Ali, bergurau senda, lalu menyelesaikannya. Maka Ali pulang semula ke rumahnya. Itu peranan orang ketiga, peranan yang mertua. Bukan peranan Nabi SAW. Bukan sampai peringkat kita mulai peranan pemimpin negara. Kalau sampai peringkat pemimpin negara perlu selesaikan perbalahan perceraian, lakukan. Kerana menyamatkan satu rumah tangga lebih mulia daripada mana-mana perkara. Menyamatkan satu rumah tangga. Maka itu lakukan. Sebab itu tuan-tuan, kita ni jangan duk jadi saham dalam komen kita nak hancurkan rumah tangga orang. Jangan diam. Kadang-kadang masalah rumah tangga kita tak tahu sangat, cuma dengar dalam Facebook je. Kita pun tam. Benda kita tulis kita pun tak tahu. Jangan campur benda kita tak tahu. Kalau nak beri, bila nasihat yang baik. Bukannya kita kata, kalau aku macam gini, cerai je. Suruh cerai je, minta cerai je. Jangan. Kita tak tahu. Jangan jadi penghasuknya. Better sebaik kita diam atau sebut ucapan-ucapan yang baik. Kita hari ni banyak dosa dalam komen-komen Facebook ni. Sebab banyak benda kita tak tahu. Kepala ekor dia tak tahu. Cerita macam tak tahu. Just nampak benda zahir, kita pun komen. Kita jangan bersifat demikian yang merugikan pahala kita akhirat kelak. Takut ramai muflis akhirat kelak kerana komen-komen kita yang mengurangkan pahala. Betul kita diam atau kata-kata yang baik, falyakul khairan aw liyasmut. Baik, kembali kepada ayat kita. Ya'idzukum bih, yang menjadi pengajaran kepada kamu. Wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Artinya menyelesaikan persoalan rumah tangga memerlukan takwa. Dan menyelesaikan masalah rumah tangga itu tanda takwa. Menyelesaikannya dengan Quran, dengan sunnah, dengan segala iktibar dan pengajaran tanda takwa. Wa'alamu annallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah Allah mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Artinya Allah tahu sebab apa kamu berbalah ni. Sebab ikan busuk ke, sebab masalah-masalah, Allah tahu. Tuan-tuan, gini, kita ni kalau orang tahu masalah kita berbalah, kita malu tak? Gaduh sebab apa? Orang tanya, kita duk gaduh nak bercerai dah ni. Ayah pun tanya, dah ni Mek, kau gaduh ni sebab apa? Dia tu suka balik lambat. Ya Abah? Oh, Abah pun suka balik lambat. Kadang-kadang benda tu kecil. Tuan-tuan, kita kadang-kadang malu nak cerita pada orang yang kita hormati bila cerita tentang apa masalah rumah tangga. Kerana terlalu kecil. Mengajuk je. Hari tu hormon tak berapa stabil, mengajuk kuat sikit. Dah baru-baru nak menopause. Ataupun laki pun sama. Orang panggil apa? Extra pause. Benda lah. Laki pun nak menopause juga. Tanda dia tidur dalam kuliah. Itu tanda dia. Nak menopause tu. Laki ni. Jadi, bila ayah mentua tanya, kita kan payah nak cerita. Sebab apa? Kita cerita yang sebab berat. Dia ego lah, bawa keras kepala lah. Dia je betul. Kita salah. Apa benda? Ikan singgang je bawah. Ikan singgang. Dia je betul. Kita salah. Kita ingat besar sangat. Cerita apa benda masalahnya? Masuk lambat sikit. Balik lewat sikit. Silap lupa hari jadi. Silap lupa ulang tahun perkahwinan. Silap benda-benda gitu je. Ngamuk. Semualah dua-dua belah pihak ni. Bayangkan kalau Allah pula tahu masalah kita tu. Malu tak? Nanti akhirat kelak sebut, ni je masalah kamu duk gaduh rumah tangga. Ni kecil je. Bukan besar sangat. Suami marah sebab baju dia tak gosok. Atau side tak cukup tajam. Baju ada side tak cukup tajam. Marah. Ataupun suami marah, sini asyik gosok baju. Ni karung sampai 300 bulan.
Awak ni kuat gosok baju. Jiran sebelah pun gosok sekali. Dah dia elektrik melambung. Marah suami ni. Atau suami suka ekong, bini tak suka ekong. Mazhab bertentangan. Isteri nak ekong. Laki tak boleh ekong. Asma, sempuk. Habis nak tidur sebilik macam mana tu? Oh, gaduh. Yang ni buka, yang ni tutup. Yang ni buka, yang ni tutup. Gaduh tu benda kecil-kecil. Boleh selesai benda tu. Boleh selesai. Tapi kita macam tak nampak stuck sebab ego. Kerana itu Allah sebut, Allah mengetahui tentang sebab perbalahan kamu. Saya katakan tadi, kalau orang-orang terhormat tahu masalah perbalahan rumah tangga, kita segan. Sebab benda kecil sangat. Dan nampak bini muka masang kenapa, Ji? Masang, Ustaz. Kita tak nak bawa dia kedai jeka, Ustaz, kedai kain. Masang. Sampai ke kuliah muka masang ni. Rupanya tak dapat pergi jeka kedai kain, nak beli, nak buat langsir. Oh, dia punya masang. Tengok suami pula jatuh muka. Kenapa pula ni? Kenapa suami tarik muncung, boleh sangkut hanger ni? Ustaz, dia nak makan kari kepala ikan. Saya lupa buat, Ustaz. Tergoreng ikan. Tu mengamuk, Ustaz. Dia nak mengajuk nak duduk rumah mamak. Kedai mamak. Artinya benda-benda macam gitu. Saya katakan tadi, kalau orang terhormat tahu kita segan perbalahan rumah tangga. Sebab kebanyakan masalah rumah tangga kecil sangat, taklah besar sangat. Bagaimana bila Allah sebut? Allah tahu. Yang kamu gaduh-gaduh ni Allah tahu. Siapa yang mengajuk kuat, siapa yang jenis cari nak gaduh. Siapa yang sebenarnya ni antara suami isteri yang suka cari gaduh ni siapa ni? Kamu ke suami, kamu ke isteri, Allah tahu. Sebab kita tuan-tuan bila kita cari gaduh, maka kita dah hilang kebaikan kita. Sifat kita orang beriman bukan cari gaduh, cari perdamaian. Sifat kita tuan-tuan sentiasa inginkan kedamaian, kebaikan. Kita tak nak gaduh dengan siapa pun. Sebetulnya dengan isteri kita, dengan suami kita. Maka tak ada keuntungan kita cuba memporak-perandakan rumah tangga kita sendiri. Umpama kita bina rumah, kita nak robohkan. Umpama kita yang buat benda tu, kita pun nak, kita dah kait-kainnya, kita nak leraikan. Kan tak cerdik nama dia. Yang sepatutnya kita berfikir cara nak damaikan, cara nak harmonikan. Dan paling kurang pun tuan-tuan, cara kita nak tenangkan dia. Kalau pun tak boleh kita nak rasa bahagia sementara ini. Ada sifat rahmat. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa iza talaqtumun nisa, dan bila mana kamu menceraikan wanita-wanita, fabalaghna ajalahun, maka dah sampai tempohnya, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun, jangan kamu halang wahai para wali untuk wanita itu berkahwin kembali dengan suami-suami mereka. Iza taradau, kalau mereka sudah bersetuju, bainahum, sesama mereka, bil ma'ruf, untuk kembali buat benda baik. Yang gaduh dulu nak lupakan. Mereka nak bina rumah tangga yang baru. Berhubung dengan ayat ini tuan-tuan turun, ada seorang sahabat namanya Ma'qil atau Mi'qal bin Yasar. Mi'qal bin Yasar atau Ma'qil bin Yasar, dia jaga adik perempuan dia. Maka dia mengahwinkan adik perempuannya dengan seorang sahabat Rasulullah, seorang lelaki. Maka tiba-tiba mereka bercerai sampailah tamat iddah. Dah tamat iddah, lelaki ini datang kembali meminang isteri dia, bekas isterinya. Dalam keadaan lelaki lain pun pinang juga. Yang suami ni, dia dah kahwin dengan adik Mi'qal bin Yasar atau Ma'qil bin Yasar. Lepas tu dia cerai. Bila cerai, tamat iddah, dia tak rujuk. Kemudian bila dah tamat iddah, orang pun pakat pinang lah perempuan ni, sebab dah tahu free. Dan yang antara peminang tu, yang meminang ialah bekas suami dia juga minang. Yang isterinya pula berkenang dengan bekas suami juga, tak nak yang baru minang dia. Lalu kata Mi'qal bin Yasar, ya Luqa, dia marah bekas adik ipar dia, ya Luqa, akramtuka biha wa zawajtukaha fatallaqtaha wallahi la tarji'u ilaika abadan, fa'alima Allahu hajatahu ilaiha wa hajataha ilai, fa'anzalallahu wa idza talaqtumun nisa ila qauli ta'ala wa antum la ta'lamun. Kata Ma'qil ataupun Mi'qal bin Yasar, Luqa, bajingan, bajingan terjemahan dia. Luqa ni orang hina, orang hina. Orang Arab kalau sebut hina, Luqa, Luqa sini Luqa. Orang yang tak senonoh, kalau bahasa kita tak senonoh, sini kau. Aku telah muliakan kau dengan mengahwininya. Dulu aku muliakan kamu sebagai adik ipar, aku kahwinkan adik aku dengan kamu. Tiba-tiba kamu ceraikannya dan kamu nak balik semula, tak akan berlaku. Aku tak akan kahwinkan balik. Allah turunkan ayat. Jangan wali nikah. Kerana abang dia ni wali nikah. Jangan wali nikah
menghalang untuk menikahkan orang di bawah tanggungannya bila mereka berkehendak. Bila mereka sudah bersetuju. Maka bila turun ayat ini, sahabat Nabi SAW, tuan-tuan orang yang patuh pada perintah Allah. Maka terus dia mengahwinkan kembali adiknya dengan lelaki yang pernah menceraikan adik. Walaupun marah. Yelah marah lah. Dulu kahwin adik kita, kemudian cerai, lepas tu nak kahwin balik. Memang marah. Itu normal. Tetapi tuan-tuan, hukum syariat lebih tinggi daripada marah kita. Supaya kita belajar marah kita macam mana, tak suka kita macam mana. Hukum syarak lebih tinggi daripada marah kita tu. Hukum syarak lebih tinggi daripada apa yang kita rasa betul, baik. Sebab mereka dah bersetuju nak kahwin balik, artinya mereka dah nak baiki. Si suami nak baiki, sebab tu nak pulang balik. Isteri juga nak baiki, sebab tu nak pulang balik. Walaupun bila bercerai, orang nampak lelaki yang salah. Ya tak salah lah orang melihat lelaki salah, memang cerai tangan dia. Tetapi kita tahu penceraian ini bila berlaku, dua-dua salah. Dan bila dua-dua salah, dua-dua kena baiki. Si suami kena baiki, si isteri kena baiki. Dia tak boleh seorang je baiki, tak jadi. Dia umpama dua kereta berlanggar tengah jalan. Tentang dua kereta berlanggar tengah jalan, ada seorang salah kan? Ya. Tetapi sebenarnya dua-dua salah. Cuma ada seorang lebih bersalah. Kemudian bila dah berlanggar, apa patut dibuat? Dua-dua kena baiki ke satu kereta je kena baiki? Dua-dualah kena baiki. Yang langgar kena baiki, yang dilanggar pun dibaiki. Sama juga bila bercerai, bukan kata abang kena baiki, abang kena khusus, abang kena masuk kelas fardu ain, barulah abang boleh terima saya. Tak, dia pun kena baiki. Sebab saya katakan rumah tangga ni macam dua kereta berlanggar tadi. Yang langgar ini langgar, dua-dua rosak. Cuma ada rosak sikit, ada rosak banyak. Mungkin suami ni dia buat hal, dia kena overhaul enjin dia. Yang si isteri ni kena ketuk-ketuk sikit body dia, cat baru. Perumpamaan, analogi. Jadi si isteri baiki, suami baiki, maka mereka akan kembali membina rumah tangga dengan baik. Artinya di sini Allah Ta'ala ingatkan, wahai wali, jangan kamu duk kacau kalaulah mereka ingin kembali kepada bekas suami mereka. Jangan kamu kacau. Kerja kamu cuma nikahkan dia. Dan ini juga ingatan tuan-tuan pada semua wali-wali yang disebut wali adal, wali enggan. Kalau mereka tidak mau menikahi orang-orang yang di bawah pewaliannya tanpa sebab. Kadang-kadang anak kita nak kahwin, kita kata tak nak, ayah dah ada pilihan ayah. Tak pilihan ayah, ayah dah kahwin. Biar anak ni pilihan anak. Maka tak patut seorang ayah, tak patut seorang ibu, tak patut satu keluarga menghalang pilihan anak-anak mereka. Allahumma illa, melainkan pilihan anak mereka ni teruk. Dipilihnya penagai dada, dipilihnya orang tak ada agama, dipilihnya sekian-sekian, dipilihnya orang yang boleh membahayakan agama dia. Okey, dia ada hak menghalang. Tapi kalau anak-anak dia nak kahwin dengan lelaki bagus, lelaki baik, mungkin pekerjaan dia berbeza, maka dia tak berhak menghalang. Ayat ini walaupun turun kepada berkait dengan kisah Maqil atau Mi'qal bin Yasar, ia juga umum pada semua wali-wali lain. Ingat, supaya tidak mengahwinkan anak-anak mereka secara paksaan, melainkan meminta pandangan, pendapat mereka, sebab mereka yang nak membina rumah tangga. Tidak kalau berlaku kegagalan rumah tangga, mereka salahkan ayah. Ayah salah, ayah suruh kahwin. Saya tak nak kahwin. Saya cuma bagi badan, roh saya bukan dengan dia. Duk main badan dengan roh, berpisah pula badan roh. Patut berpisah badan roh, mati lama dah. Saya cuma bagi badan, roh saya tak bagi ayah. Ini ayat-ayat yang membahayakan rumah tangga. Oleh sebab itu, si ayah, si wali khususnya, perlu perhatikan siapa yang anak dia, kakak dia, adik dia, kalau dia pun wali, untuk menjodohkan dengan pilihan dia. Dia boleh tolak kalau sekiranya saya katakan ada masalah-masalah agama. Kalau dia okey, cuma ada sikit kurang-kurang yang boleh diperbaiki. Kerana semua orang ada kekurangan. Maka asas itu. Kemudian Allah Ta'ala sebut, zalika yu'adhu bihi, demikian mendapat pengajaran, demikian mendapat teguran, man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat cepat menerima teguran Allah. Ya Allah tegur ni, wali, kau jangan menikah pandai-pandai. Mestilah melihat persetujuan mereka. Zalikum azka lakum wa athhar, demikian cara melakukannya lebih suci, lebih baik dan lebih suci. Lebih menjamin kebahagiaan rumah tangga. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu, Allah tahu, kamu tak tahu. Ini tuan-tuan, syariat ni bila Allah letak,
Kerana Allah maha bijak sana, kita tak bijak sana. Kita nampak macam bijak, rupanya tak bijak. Hukum hakam Allah, hukum yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan segala kebijaksanaan. Sebab itu mematuhi perintah Allah menjadikan kita bijak. Tapi kalau kita memilih nak jadi bodoh, maka lawan hukum Allah, maka kita pun jadi bodoh. Bahkan akhirat nanti azab menunggu kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.